Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Rahim. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan biografi Ibn Kathir. Nama penuh Imam Ibn Kathir ialah Amir Al-Qushairi bin Kathir Al-Basri Al-Dimashqi Imad Ad-Din Abu Al-Fida Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 705 Hijrah di kampung Majdela di bahagian Basrah Selatan Damsyik. Ayah beliau yang merupakan seorang imam dan juga khatib di kampungnya telah meninggal dunia sewaktu Imam Ibn Kathir masih berumur 4 tahun. Tetapi ada pandangan lain yang menyatakan bahawa Imam Ibn Kathir pada ketika itu masih berumur 3 tahun. Selepas kewafatan ayah beliau, Imam Ibn Kathir bersama-sama dengan abang dan juga ibunya telah berpindah ke Damsyik. Dan mana di Damsyik itulah bermulanya perjalanan Imam Ibn Kathir di dalam menuntut ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadis dan sebagainya. Imam Ibn Kathir telah menuntut pelbagai jenis ilmu dari banyak guru. Tetapi guru yang paling mempunyai banyak pengaruh terhadap beliau ialah Imam Ibn Taymiyah. Selain itu, Imam Ibn Kathir telah menuntut ilmu fiqh dari Syekh Burhanuddin, manakala ilmu sejarah pula daripada Al-Qasim Ibn Muhammad Al-Barzali serta sebagainya. Imam Ibn Kathir menjadi buta pada akhir hayatnya dan telah meninggal dunia pada tahun ke-774 Hijrah, iaitu pada bulan Sya'ban. Beliau dikuburkan di tanah perkuburan Al-Sufiyah, yang mana makam beliau telah disemadikan di samping ataupun bersebelahan dengan makam gurunya, iaitu Imam Ibn Taymiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Aslam bin Rahman. InsyaAllah saya akan sambung tentang biografi Al-Zamakhsyari. Nama penuh beliau adalah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari Al-Hanafi Al-Mutazili, dan beliau digelar sebagai Jarullah, iaitu tetangga Allah. Beliau lahir pada 27 Rejab 487 Hijrah di Zamakhsyari. Beliau telah menuntut ilmu dengan pelbagai ulama besar. Beliau merupakan imam besar dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, nahwu, bahasa dan sebagainya. Beliau telah wafat di Jurjaniyah, iaitu sebuah daerah di Al-Khawarizmi, pada hari Arafah pada tahun 538 Hijrah. Seterusnya pandangan ulama terhadap beliau. Yang pertama iaitu daripada Yaqut Al-Himawi berkata, ia adalah imam dalam tafsir, nahwu, bahasa, adab dan memiliki banyak keutamaan dan ilmu. Yang kedua adalah dari Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan berkata, ia seorang yang layak diambil hadisnya, tetapi ia seorang penyeru kepada ahli Mu'tazilah. Semoga Allah melindungi kita. Berhati-hatilah terhadap kitab Al-Kashaf karyanya. Itu pandangan pada para ulama. Antara guru beliau, yang pertama adalah Mahmud bin Jaril Al-Zahabi. Itu ia terkenal dalam ilmu bahasa, nahwu dan kedoktoran. Yang kedua adalah Nash bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Baghdadi Al-Bazaz. Yang ketiga adalah Al-Muhsin bin Muhammad bin Karamah Al-Jasimi. Ia terkenal dalam ilmu usul al-filsafat, yakni guru Zamakhsyari dalam madah tafsir. Seterusnya antara karangan karya beliau, yang pertama adalah Al-Kashaf tentang tafsir Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Faid tentang tafsirul hadis. Yang ketiga adalah Al-Manhaj tentang usul. Yang keempat adalah Al-Mufassal tentang nahwu. Yang kelima adalah Asasul Balaghah
tentang bahasa. Seterusnya tentang ru'usul masailil fiqhiyah, iaitu tentang ilmu fiqh. Okey, karya beliau yang paling masyhur adalah Al-Kashaf. Kitab Al-Kashaf iaitu tafsir Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, kita dah kenal siapa itu Imam Al-Zamakhsyari. Beliaulah yang mengarang kitab Al-Kashaf. So baik, jom kita tengok apakah sistem yang telah dipilih oleh Imam Al-Zamakhsyari untuk menulis kitab beliau. Baik, yang pertama, beliau menyusun tafsir Al-Kashaf ini mengikut tertib mushafi, iaitu mengikut susunan mushaf Utsmani, yang mana terkandungnya 114 surah, dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka begitulah tafsir Al-Kashaf. Yang kedua, beliau sangat menekankan tafsir aspek balaghah dan nahwu, yang mana beliau akan menerangkan domer itu bagaimana dan sebagainya. Yang ketiga, beliau akan menyebut sama ada surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi kita akan nampak surah itu diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Dan beliau juga akan datangkan beberapa nama lain surah-surah yang ada wujud di dalam kitabnya, iaitu sebagai contoh surah Al-Fatihah, yang mana surah itu dikenali sebagai surah Asy-Syifa ataupun surah As-Salah. Yang keempat, beliau menggunakan metod dialog, yang mana terkadang beliau menulis, jika engkau bertanya, maka saya menjawab. Seperti beliau sedang berdialog dengan kita, di mana sangat seronok untuk membaca, untuk menarik perhatian pembaca. Dan yang terakhir, beliau juga meletakkan bait-bait syair di dalam tafsirannya. Sebagai contoh, terdapat syair berkenaan basmalah di dalam tafsirannya. So baik, insyaAllah itu adalah beberapa sistem yang telah dipilih oleh Imam Az-Zamakhsyari untuk menulis kitabnya, iaitu Al-Kashaf. Okay, isu seterusnya dalam perbandingan tafsir Ibn Katsir dan tafsir Al-Kashaf, iaitu tentang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Itu yakni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadaballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban azima. Yang bermaksud, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Pandangan dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, berkata bahawa ayat ini diturunkan tentang Abu Darda yang membunuh dengan menebas pedang kepada seorang lelaki yang telah mengucapkan kalimah keimanan. Itu firman Allah SWT yang bermaksud, dan barang siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, iaitu keluarga si terbunuh itu. Dalam sebuah hadis, seterusnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, dua orang wanita Huzail sedang bertikai, salah satunya dilempar batu sehingga dia dan anak dalam kandungannya meninggal dunia. Lalu mereka mengadu perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memutuskan bahawa diat janinnya adalah memerdekakan budak lelaki atau wanita, sedangkan diat wanita ditentukan atas walinya. Ini adalah dua kewajipan untuk pembunuh kerana tersalah. Salah satunya ialah kafarat akibat melakukan dosa besar sekalipun tersalah. Syarat kafaratnya ialah dengan memerdekakan seorang budak mukmin yang bukan kafir. Dalam tafsir Al-Kashaf pula, Al-Zamakhsyari berkeras berkata bahawa taubat orang yang membunuh saudara se-Islamnya tidak akan diterima. Menurut Sufyan, jika orang berilmu ditanya mengenai hal ini, mereka akan menjawab bahawa orang yang membunuh saudaranya
saudara Islamnya tidak akan memperolehi keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, orang Islam yang membunuh orang Islam yang lain, sama ada sengaja atau tidak sengaja, wajib memerdekakan seorang budak atau yang beragama Islam dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya isu tentang siksaan kubur. Siksaan kubur. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubat ayat ke-101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum maratain summa yuradduna ila azabin azim. Yang bermaksud, di antara orang-orang Arab Badui yang sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Kami yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Okey, pendapat dari tafsir Ibn Katsir, itu firman Allah SWT, sanu'azzibuhum maratain. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Dalam konteks ini, dalam sebuah riwayat mengatakan, iaitu merupakan kelaparan dan siksaan kubur. Baru kemudian mereka dikembalikan ke azab yang besar, iaitu neraka. Adapun azab di dunia itu berupa harta kekayaan dan anak. Al-Rahman bin Zaid mengemukakan lalu membaca firman Allah SWT yang bermaksud, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya dengan memberikan harta benda dan anak-anak itu, Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan di dunia. Surah At-Taubah ayat 55. Semua musibah tersebut merupakan azab bagi mereka, sedangkan bagi orang-orang mukmin merupakan pahala. Dan azab di akhirat kelak adalah di neraka. Daripada tafsir Ibn Katsir pula, dalam fahaman golongan Mu'tazilah, mereka telah mengakui adanya siksa dan imat di dalam kubur. Pada konteks ayat, diceritakan mengenai nasib keluarga Firaun yang berencana melakukan perkara jahat kepada orang beriman. Lalu Allah SWT menimpakan azab ataupun siksaan kepada keluarga dan pengikutnya dengan siksa yang buruk, lalu dinampakkan kepada mereka neraka pada waktu pagi dan petang hari. Oleh itu, antara kedua pendapat ini, iaitu konteks ayat siksa 2 kali adalah bermaksud azab di dunia dan azab di kubur. Kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang besar, iaitu neraka. Tidak dinafikan lagi bahawa azab kubur itu wujud. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada perbezaan manhaj ataupun metod penafsiran di antara kitab tafsir Ibn Katsir dan juga kitab tafsir Al-Kashaf. Antara contoh yang ingin saya bawakan adalah ayat yang berkaitan dengan kelebihan orang beriman dapat melihat Allah di akhirat nanti. Firman Allah SWT iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, yang bermaksud pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada metod penafsiran dalam tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir telah membawakan ataupun menafsirkan ayat ke-23 di dalam surah ini dengan membawakan beberapa dalil seperti ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun beberapa hadis Rasulullah SAW. Antara hadis yang telah dibawakan adalah daripada Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila seorang ahli syurga memasuki syurga,
Allah berfirman, apakah kamu ingin aku menambahkan lagi nikmat kepadamu? Mereka menjawab, tidakkah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Allah membuka hijab dan menampakkan dirinya. Dan tidaklah mereka itu diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai berbanding nikmat melihat Tuhan mereka, iaitu Allah. Selain itu, hadis yang dibawakan di dalam kitab tafsir Ibn Kathir adalah daripada Jarir bin Abdullah yang menceritakan ketika beliau bersama Rasulullah SAW, baginda melihat ke arah bulan purnama lalu bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. Dan jika kamu sanggup untuk tidak meninggalkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Seterusnya kita melihat kepada penafsiran di dalam tafsir Al-Kashaf, yang mana Al-Zamakhsyari menafsirkan kalimah nazirah di dalam ayat ke-23 membawa maksud ataupun merujuk kepada kalimah at-tawaqqa' wal rija' yang bermaksud menunggu dan berharap. Jadi kita dapat lihat bahawa maksud bagi ayat ke-23 secara keseluruhannya ialah pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri menunggu dan berharap kepada Allah. Melihat kepada penjelasan dan juga penafsiran Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kashaf ini, kita dapat lihat bahawa penafsirannya adalah didasarkan daripada aliran pemikiran golongan Mu'tazilah, yang mana mereka diajarkan bahawa ia adalah menjadi suatu perkara yang mustahil bagi manusia untuk melihat Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat. Secara rumusannya, penjelasan dan juga penafsiran oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab tafsir Al-Kashaf adalah ditolak sama sekali, kerana apa yang telah dibawakan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya adalah hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahawa manusia boleh untuk melihat Allah di akhirat kelak. Baik sahabat-sahabat, untuk perbezaan ayat seterusnya, mari kita telusuri sejarah berkenaan Nabi Musa dengan ahli sihir, di mana mereka sedang melawan sihir siapakah yang paling terhebat. So jadinya sahabat-sahabat, dalam surah Al-A'raf ayat 116 bermaksud dia, Nabi Musa, menjawab, lemparkanlah terlebih dahulu. Maka ketika mereka melemparkan tali temali mereka, mereka menyihir mata orang ramai dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang sangat menakjubkan. Jadinya di sini terdapat beberapa perbezaan antara tafsir Al-Kashaf dan tafsir Ibn Kathir, di mana tafsir Ibn Kathir membawakan bahawa apa yang diperlakukan oleh ahli sihir itu hanyalah silap mata, yang mana ia menyihir mata orang ramai dan juga menyihir mata Nabi Musa dan juga menyihir mata Fir'aun, di mana tali temali mereka balik itu berubah menjadi ular. Pada awalnya Nabi Musa berasa sangat gentar, namun turunnya surah Taha ayat 67-68 di mana ia bermaksud, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang unggul dengan bantuan Allah SWT. Maka Nabi Musa pun lemparkan tongkat beliau dan bahkan lebih hebat daripada ahli sihir tersebut. Baik, seterusnya mari kita lihat apakah perbezaan daripada surah Al-Kashaf. Surah Al-Kashaf menyatakan sihir ini tidak wujud. Sihir ini hanyalah satu permainan di mana ia telah digunakan oleh para wanita yang telah menyimpulkan di hujung-hujung tali lalu membaca mantra, yang mana beliau akan menghembuskan mantra tersebut di tali tersebut, yang mana dia akan berlakukan kepada orang-orang lain. Jadinya mereka tidak percaya bahawa sihir ini benar. Ia adalah mainan semata-mata kerana ia tidak mampu didatangkan dengan sudut logik dan fizik di mana wujudnya sihir. Dan Zamakhsyari juga telah menggunakan surah Al-A'raf ini iaitu sebagai dalil di mana tiada kewujudan sihir, dan sebenarnya sihir ini hanyalah mainan silap mata sahaja. Jadinya jelas perbezaan di sini bahawa tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa adanya sihir ini, tetapi dalam Zamakhsyari menyatakan tidak ada sihir ini, dan sihir ini sebenarnya permainan mata sahaja, tidaklah wujud dan ia mampu memberikan ilusi kepada orang lain sahaja. InsyaAllah itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.